Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal bin Azhar dan nombor metrik saya 259481. Pada pengenalan ini, saya ingin mengupas sedikit isu berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial. Media membawa maksud alat pengantaraan komunikasi perhubungan seperti radio dan televisyen, manakala sosial membawa maksud perihal berkaitan dengan kemasyarakatan. Media ini menjadikan satu tempat perkongsian maklumat, berita dan juga foto. Hal ini telah menjadikan segelintir masyarakat mengendahkan dan menyalahgunakan platform tersebut dengan menyebarkan berita palsu dan telah mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga dan masyarakat yang terdekat. Kemudahan media sosial yang berkembang pesat dan semakin canggih hari demi hari telah memudahkan ramai pihak menerusi kehidupan seharian. Di samping itu, pihak PDRM dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) melarang sebarang bentuk perkongsian bersifat palsu, mengancam dan jelik adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga boleh disabitkan dengan kesalahan. Nama saya Nur Aisa binti Hadi, matric number 271-309. Ketika negara rancak berdepan dengan episod COVID-19, lambakan berita palsu mulai tersebar dalam media-media digital tanpa mengenal pasti asal-usul kesalahan maklumat tersebut. Oleh sebab itu, Audien Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dalam kurungan nombor 2001 telah digubah khusus bagi membendung berita palsu. Khasnya dalam menumpukan penyebaran berita berkaitan wabak COVID-19 dan juga proklamasi darurat dalam negara. Dalam kes ini, tertuduh dapati bersalah mengikut Seksyen 4-1 Akta Audien Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dalam kurungan nombor 2001. Tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama 3 tahun atau kurungan sekali sekiranya tertuduh dapati bersalah melakukan kesalahan tersebut secara berterusan. Sebagai contoh, kes rumah tangga yang terlibat dengan penyebaran berita palsu yang menyebabkan mengenai kes COVID-19 di mana dengan niat untuk menakut-nakutkan dalam masa yang sama mewujudkan kebimbangan dan kerisauan masyarakat mengenai kes ini. Oleh sebab itu, tertuduh yang dapati bersalah telah didenda sebanyak RM5,000 atau penjara selama 5 bulan jika tertuduh gagal untuk membuat bayaran yang dikenakan. Terima kasih kepada rakan Nur Alisa. Saya Zulsyed Dayu binti Hanafi, nombor metrik 271060 akan meneruskan faktor-faktor tentang penyebaran berita palsu. Antara penyebaran berita palsu ini, salah satunya ialah tidak jelik media, mudah terpedaya, mengejar populariti dan juga kurang berpengetahuan tentang peranan yang sebetulnya mengenai penggunaan media sosial. Dalam era globalisasi, kes berita palsu kini sudah menjadi perkara biasa dan juga sudah tidak asing lagi di negara kita. Disebabkan perkara itu, berita palsu kini mudah disebarkan melalui aplikasi media sosial. Berita palsu ini selalunya terjadi dalam kalangan remaja terutamanya dan golongan dewasa juga turut terlibat. Mereka yang melakukan jenayah menyebarkan berita palsu ini didapati hanya sekadar ingin memuaskan hati mereka semata-mata untuk menjatuhkan seseorang. Orang ramai seperti golongan tua mencari ataupun mendapatkan maklumat dengan menggunakan media sosial. Oleh itu, orang yang melakukan jenayah penyebaran berita palsu ini telah mengambil peluang untuk meraih kepercayaan ramai. Itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Saya teruskan kepada rakan saya untuk meneruskan isu penyebaran berita palsu. Terima kasih Zulisha Idayu atas penerangan sebentar tadi. Sekarang saya Nurul Hanis binti Ahmad Zamri, nombor metrik 273512 akan mengupas serba sedikit mengenai kesan penyebaran berita palsu di media sosial. Seperti yang kita tahu, perbuatan penyebaran berita palsu ini adalah sesuatu yang tidak sangsi lagi di negara kita. Ianya berlaku apabila kemajuan teknologi meningkat dari semasa ke semasa. Malah, perbuatan tidak bermoral ini mendatangkan kerisauan ramai pihak. Menurut Ika Rusdiana 2018, penyebaran berita palsu ini mudah tersebar dengan cepat dan pantas berbanding dengan berita yang melibatkan kesihatan, bencana alam dan sebagainya.
Antara kesan penyebaran berita palsu ini ialah masyarakat akan merasa tertekan, memberi kesan kepada sistem ekonomi negara, berlaku perselisihan faham antara masyarakat atau kaum, dan yang terakhir sekali ialah wujud masyarakat yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain. Kesan yang pertama ialah masyarakat akan merasa tertekan. Sebagai contoh, isu pengambilan vaksin. Jadi, pengambilan vaksin adalah sesuatu yang disarankan oleh pihak kerajaan, namun ada segelintir pihak yang menyebarkan kesan buruk apabila pengambilan vaksin dilakukan. Jadi, masyarakat akan sukar membuat pilihan sama ada ingin mengambil vaksin atau tidak mengambil vaksin. Jadi, ianya adalah keputusan yang sukar bagi mereka dan menyebabkan mereka merasa tertekan. Kesan yang kedua penyebaran berita palsu ini ialah memberi kesan kepada sistem ekonomi negara. Hal ini berlaku apabila wujudnya masyarakat yang bertindak secara tidak waras dan tidak berfikiran panjang. Sebagai contoh, apabila isu COVID-19 ditularkan oleh pihak kerajaan, mereka akan bertindak secara pantas dengan membeli barangan rumah di pasaraya terdekat tanpa memikirkan individu-individu lain. Mereka membeli dengan kuantiti yang banyak dan menyebabkan pekerja pasaraya itu sendiri tidak sempat melakukan sebarang persediaan, dan hal ini berpotensi untuk jangkitan COVID-19 disebarkan secara cepat. Kesan yang ketiga ialah berlaku perselisihan faham. Kebiasaannya, perselisihan faham ini berlaku di antara jiran, tetangga, keluarga dan sebagainya. Jadi, ianya akan mengakibatkan berlaku perselisihan faham dan menyebabkan isu-isu sensitif seperti isu perkauman, isu kekeluargaan disentuh. Jadi, penyebaran berita palsu ini serba sedikit memberi kesan terhadap hubungan-hubungan silaturahim antara jiran, keluarga dan sebagainya. Kesan yang terakhir ialah wujudnya masyarakat yang gemar menyalahkan dan berprasangka buruk dengan orang lain. Hal ini berlaku apabila penyebaran berita palsu ini berlaku dengan pantas dan meluas. Masyarakat akan keinginan masyarakat untuk memburukkan orang lain juga tinggi. Sebagai contoh, baru-baru ini apabila isu tabligh tersebar kerana mereka adalah salah satu penyumbang jangkitan virus COVID-19. Jadi masyarakat akan memandang serong kepada tabligh-tabligh lain sebagai contoh peribahasa kerana nilai sedikit rosak susu sebelah. Terima kasih kepada saudari Hani Zamri atas penerangan sebentar tadi. Sejak kebelakangan ini, kes penularan berita palsu semakin melonjak naik sehingga menyebabkan kebimbangan dalam masyarakat. Media sosial kini telah menjadi sebuah platform yang menyebarkan maklumat dengan pesan tanpa mengetahui kesalahan maklumat tersebut serta mempunyai jumlah pengguna yang paling ramai. Antara langkah untuk mengatasi penularan berita palsu adalah rujuk sumber yang digunakan. Seiring dengan peredaran zaman, masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai tempat rujukan harus mengenal pasti bahawa kenyataan atau maklumat yang diberikan adalah sahih dan tepat. Selain itu, rujuk sumber rasmi dan media arus pedal ia sebagai jalan penyelesaian syariat untuk membendung penyebaran berita palsu. Kerajaan menyediakan beberapa platform untuk rujukan. Nama web yang dirujukan oleh kerajaan harus digunakan oleh semua pihak dengan cara terbaik untuk memerangi penyebaran berita palsu. Di samping itu, melaporkan mengenai berita palsu. Seperti yang diketahui, penyebaran berita palsu boleh mengakibatkan keadaan negara menjadi tidak stabil. Setiap hari laporan menjadi berita seringkali menggugat ekonomi negara serta kesejahteraan orang. Untuk menangani penyebaran berita palsu bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Setiap strategi yang berjalan penyelesaian haruslah bertepatan dengan pelaksanaan. Akhir sekali, jangan siapa. Antara slogan menjadi sebutan lama adalah tak pasti jangan palsu. Slogan ini sangat sesuai digunakan dalam penyebaran berita palsu kerana ia bisa memberi akhlak secara amnya. Masyarakat semuanya akan mudah tertipu oleh maklumat palsu dan kebanyakannya bertujuan untuk memanipulasi dan mempengaruhi dan menyamarakkan perasaan masyarakat. Kesannya akan menjadi semakin besar dan menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat umum. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Ahmad. Kesimpulannya, pada masa kini, media massa dan media sosial merupakan alat telekomunikasi yang penting pada era kini. Teknologi yang wujud dan telah digunakan pada masa kini tidak salah, tetapi pengaruh penyebaran berita dan maklumat melalui media sosial oleh masyarakat makin didasarkan dari semasa ke semasa dapat dibuktikan melalui analisis pada masa kini. Hal ini kerana pengguna media sosial memiliki alternatif untuk menerima maklumat dan berita yang beredar di media sosial sama ada telah ataupun belum didapis. Kini penggunaan media sosial semakin popular dalam kehidupan masyarakat. Timbulnya beberapa impak negatif secara tidak langsung. Impak yang dibawa akan mempengaruhi kepada aspek sosial, ekonomi dan juga politik.
Oleh itu, kita harus mengetahui undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh negara masing-masing supaya dapat menggunakan media sosial dengan cara yang betul dan bijaksana bagi mengelakkan diri terjebak pada sesuatu yang negatif.